Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni seperti yang kita rancangkan, kita akan membuat sesi ulang kaji bagi surah Yusuf, surah yang ke-12. Malam ni adalah merupakan siri yang ke-12. Okey, yang mana kita akan membincangkan tentang penamaan surah itu sebagai surah Yusuf. Kemudian kita akan membincangkan maqsad surah, tujuan bagi surah Yusuf. Okey, surah Yusuf adalah merupakan surah yang ketiga menggunakan nama Rasul. Nama yang pertama kita jumpa pada surah Nabi Allah Yunus. Kemudian nama Nabi yang kedua iaitu Nabi Allah Hud. Kemudian yang ketiga adalah surah Yusuf, iaitu nama Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa surah ini diberi nama surah Yusuf? Apa justifikasinya? Apakah sebab-sebabnya? Maka kita sedia maklum bahawa surah Yusuf ini merupakan satu-satunya surah yang memuatkan penceritaan tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan ayat yang terkandung dalam surah Yusuf ini bermula ayat nombor 4 sehinggalah ayat nombor 102, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sampai ayat nombor 101. Maknanya ada beberapa ayat sahaja dalam surah Yusuf yang kita tahu surah Yusuf ni ayatnya lebih kurang ada 111 ayat. Ayat 1, 2 dan 3 tentang Nabi SAW. Lepas tu ayat 102 sampai 111 cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan kita jawapan yang sangat jelas dinamakan surah Yusuf kerana surah ini memperihalkan tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini tidak ada mana-mana kisah Nabi dan Rasul yang lain. Dia sangat berbeza dengan surah Hud. Dan ia berbeza juga dengan surah Yunus. Walaupun ada perbezaan dari sudut penamaan surah, namun mempunyai perkaitan yang sangat rapat dengan surah sebelumnya, iaitu surah Hud. Apa perkaitan dia? InsyaAllah pada penghujung sesi ulang kaji kita pada malam ini, kita akan sebut perkaitannya. Baik, tuan-tuan, kalau kita nak cari nama Nabi Allah Yusuf disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka jawapannya kita akan menemukan diulang namanya sebanyak 23 kali dalam surah Yusuf. Tetapi ada dua tempat lain, bukan dalam surah Yusuf, Allah ada menyebut tentang namanya sahaja, iaitu dalam surah Ghafir ayat nombor 34 dan juga dalam surah Al-An'am ayat nombor 84. Di situlah ada penyebutan nama Nabi Allah Yusuf. Tetapi selain daripada surah Ghafir dan surah Al-An'am, kesemua Nabi Allah Yusuf tidak ada disebutkan pada mana-mana surah, melainkan ia disebutkan di dalam surah Yusuf. Jadi sangat jelas dan mudah
untuk kita mempelajari surah Yusuf. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita sebenarnya dah boleh pergi kepada tujuan surah Yusuf. Sebab dia tidak kita kata apa complicated untuk mengulas surah Yusuf ni. Okey. Namun begitu, sebelum kita terus pergi kepada membincangkan maqsad surah, okey, maqsad surah, tujuan surah, objektif surah, maka izinkan saya untuk menunjukkan bagaimana para ulama telah membahagikan ayat-ayat dalam surah Yusuf menjadi cerita yang cerita itu dibahagikan kepada beberapa babak dan beberapa adegan. Kalau kisah Nabi-Nabi yang lain, susah untuk kita susun babak dengan adegan. Sebab kisah-kisah Nabi yang lain ini dia berada pada merata-rata surah dalam Quran. Dia bertaburan dalam pelbagai surah. Tetapi kisah Nabi Allah Yusuf ni senang kita nak susun. Sebab surah itu, cerita itu berada dalam satu surah. Surah yang diturunkan sekaligus kepada Nabi SAW. Jadi, mudah untuk susun kronologi, mudah untuk susun babak dan adegan. Okey. Babak dan adegan surah Yusuf ini kita boleh pecahkan kepada 5 babak. Setiap babak akan mengandungi adegan-adegan. Jadi kalau kita nak bahagikan semua adegan, kita boleh bahagikan kepada 22 adegan. 5 babak, 22 adegan. Okey. 5 babak ni, kalau babak yang pertama, dia bermula daripada ayat 4 sehingga ayat nombor 20. Babak pertama boleh dibahagikan ayat-ayatnya daripada ayat 4 sampai 20, kita boleh bahagikan menjadi 6 adegan. Maknanya babak 1 ada 6 adegan. Adegan itu bermula daripada Nabi Allah Yusuf bermimpi, yang dia mimpi ada 11 bulan, ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan yang sujud kepada baginda alaihissalatu wassalam. Itu adalah adegan pertama. Dan berakhirnya babak yang pertama ini, Nabi Allah Yusuf telah dibeli oleh suami kepada Zulaikha ataupun Al-Aziz, iaitu pembesar negeri Mesir. Kemudian kalau kita sambung babak yang kedua surah Yusuf, kita boleh bahagikan kepada 3 adegan yang bermula daripada ayat nombor 21 sampai ayat nombor 34. Kalau babak kedua bermula daripada Nabi Allah Yusuf, maafkan saya, untuk babak kedua ni bermula daripada Nabi Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang yang jumpa Nabi Allah Yusuf ni, sampailah maksudnya dia dibawa ke Mesir oleh lelaki yang beli dia. Masa ini bermulanya adegan Nabi Allah Yusuf ditempatkan di sebuah rumah keluarga angkat dia tu, iaitu Al-Aziz tu. Okey, sampailah kepada Nabi Allah Yusuf doa kepada Allah agar baginda alaihi salam dimasukkan oleh Allah ke dalam penjara. Okey. Habis untuk babak yang kedua. Babak yang ketiga kisah Nabi Allah Yusuf ini kita boleh bahagikan menjadi 4 adegan. Okey, babak ketiga ada 4 adegan. Adegan yang pertama di bawah babak yang ketiga bermula ayat 35 sampai ayat nombor 53. Okey, bermula daripada adegan Nabi Allah Yusuf sudah masuk penjara sehinggalah Nabi Allah Yusuf meminta kepada Raja Mesir supaya ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, dan Nabi Allah Yusuf meminta kepada raja itu membuka kembali kes beliau
dibicarakan dengan adil, panggil balik ke semua yang terlibat menyebabkan dia dipenjarakan. Itu adalah babak yang ketiga. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada babak yang keempat, bermula daripada ayat 54 sehingga ayat nombor 79, yang mana babak keempat ni kita boleh pecahkan menjadi 4 adegan. Okey, 4 adegan ni pada babak keempat dia bermula daripada Nabi Allah Yusuf sudah dikeluarkan daripada penjara sehinggalah Nabi Allah Yusuf didatangi oleh 10 saudaranya sehinggalah datang buat kali yang kedua membawa Bunyamin, dan akhirnya Bunyamin ditahan oleh Nabi Allah Yusuf supaya tidak dapat kembali ke Palestin. Itu adalah adegan yang terakhir pada babak yang keempat. Manakala babak yang terakhir sekali, babak yang kelima, dalam kisah Nabi Allah Yusuf ini, kita pecahkan bermula ayat nombor 80 sehingga ayat nombor 101, boleh kita pecahkan ayat-ayat itu menjadi 5 adegan yang berada pada babak yang terakhir, babak yang kelima. Okey, babak yang kelima ni bermula daripada mesyuarat tergempar, okey, oleh saudara-saudara Yusuf setelah adik mereka Bunyamin ditahan di Mesir, sehinggalah berakhirnya kisah Nabi Allah Yusuf yang tamat pada ayat 101. Apabila sampai kepada ayat 101, mengandungi doa Nabi Allah Yusuf kepada Allah supaya kalau Allah matikan beliau, matikanlah beliau di kalangan orang-orang yang saleh, dan dia mati sebagai seorang yang saleh, dia mati sebagai seorang yang benar-benar Islam. Tamatlah ayat 101, maka tamatlah kisah Nabi Allah Yusuf. Tetapi masih lagi berbaki beberapa ayat, iaitu ayat 102 sampailah 111. Ayat yang selepas 101 tu Allah menyebutkan tentang beberapa pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa saya perlu bentangkan 5 babak dan 22 adegan? Kerana kita nak merasai kepada tujuan surah Yusuf ini. Jadi tujuan surah Yusuf, okey, saya suka merujuk satu tulisan kajian yang ditulis oleh Dr. Ali Hasan dalam buku Dilalah Asma'il Suwaril Quran. Beliau mengatakan surah Yusuf ini Allah nak menjelaskan kepada kita, kalau kita nak tahu Allah ni berkuasa, belajar surah Yusuf. Fahamkan surah Yusuf. Kuasa Allah ni banyak. Maka kuasa dari sudut apa? Kuasa dari sudut Allah Ta'ala menghilangkan kesulitan dan memberikan pertolongan. Jadi dia punya kata kunci dia mudah je untuk faham tujuan surah Yusuf. Allah tolong manusia yang dalam kesusahan dan Allah memberikan pertolongan. Allah ni dia yang datangkan kesulitan, dia yang boleh hilangkan kesulitan. Okey, Allah Ta'ala ni dia yang datangkan kepayahan, dia juga yang boleh memberikan pertolongan. Itulah tujuan bagi surah Yusuf. Jadi kalau tuan-tuan rasa hidup ni dah terlalu complicated sangat dah rasa tak ada harapan, dah rasa dunia ni gelap, anda, kita semua, sahabat-sahabat, tuan-tuan, kita kena analisis surah Yusuf. Pasti kita akan katakan apa yang kita alami dalam hidup kita tidak seberat, separah, seteruk Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam.
Tetapi apabila kita baca daripada satu babak kepada satu babak kepada satu babak sampailah ayat yang terakhir, kita mendapati yang menyusun takdir Nabi Allah Yusuf daripada dia mimpi sampai dia dapat merealisasikan mimpi dia, yang membantu Nabi Allah Yusuf dalam kepayahan, keluarkan dia daripada kesulitan, adalah Allah yang sama yang telah menjalankan seluruh perjalanan hidup ini. Allah yang samalah yang pernah menolong Nabi Allah Hud. Allah yang samalah yang pernah menolong Nabi Allah Yunus. Okey, itu berkaitan dengan surah-surah yang sebelumnya. Okey, tuan-tuan, selesailah objektif bagi surah Yusuf. Moga-moga ada manfaat. Jadi apabila kita masuk pada juzuk yang ke-11, sebab juzuk yang ke-11 ni dia juzuk yang ke-12, tuan-tuan akan jumpa 52 ayat surah Yusuf berada pada juzuk yang ke-12. Jadi apabila kita masuk juzuk yang ke-12, kita membawa apa semangat Nabi Allah Hud, sebab juzuk 12 ni dia masuk juga, dia cover juga surah Hud, bermula ayat 6 sampai 1, 2, 3. So kita ada semangat yang kental, kita jadi berani, kita jadi seorang yang cekal, sebab kita dah tahu dah tujuan surah Hud tu. Jadi apabila kita masuk pula surah Yusuf, duduk pada juzuk 12 ni, kita bertambah lagi jadi kuat. Sebab apa? Sebab ada kisah Nabi Allah Yusuf pada 52 ayat yang pertama. Jadi kita dapat melalui bagaimana kesusah payahan, ujian yang Nabi Allah Yusuf dapat tu. Lepas tu kita baca pula juzuk yang ke-13. Sebab juzuk 13 ni juga cover merangkumi surah Yusuf bermula ayat 53 sampai 111. Maksudnya juzuk 13 ni masih lagi membawa semangat, membawa kita kekuatan, kepercayaan kita kepada Tuhan, yang Allah lah satu-satunya yang akan boleh tolong kita ni, yang boleh bantu kita keluar daripada kepayahan. Tuhanlah yang boleh memberikan kepada kita kejayaan. Okey. Justru itu para ulama meletakkan tema bagi surah Yusuf ni, tujuan dah selesai. Sekarang kita nak bincang apakah mihwar bagi surah Yusuf. Okey, surah Yusuf ini kalau kita lihat temanya, yang ini saya rujuk dalam kitab yang kecil, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dalam bukunya, dalam kitab Awwalul Marrah. Dia ada terjemahan pun kitab ni. Syekh Adil dia mengatakan tema utama surah Yusuf ini adalah, dia kata dalam bahasa Arab, dia kata aqibatus sabr. Dia kata akibat ataupun hasil orang yang sabar. Hasil orang yang sabar. Itu tema dia. Ada berkaitan dengan tujuan surah tu. Ada berkaitan dengan nama surah itu. Jadi salah seorang figura, idola yang sabar menghadapi ujian adalah Nabi Allah Yusuf. Selari dengan nama surah dan tujuan surah. Jadi kalau nak Allah tolong, kalau nak Allah bantu, kena sabar. Pertolongan itu dia akan sampai pada masanya. Tapi kena sabar dulu. Kena tempuh dulu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf. Kebergantungan dia kepada Allah. Sebab itu para ulama mengatakan surah Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf ini, dia boleh dibahagikan kepada dua fasa. Dua fasa kehidupan dia. Fasa yang pertama adalah fasa dia menerima ujian dan cubaan. Daripada dia dimasukkan ke dalam perigi menjadi hamba, lepas tu digoda dengan perempuan, masuk dalam penjara dan macam-macam lah. Itu fasa pertama. Tapi Nabi Allah Yusuf sabar dia, kuat kebergantungan dia kepada Allah. Nabi Allah Yusuf ni dia membawa kebergantungan macam surah Hud yang kita telah belajar pada sesi yang ke-11. Kita belajar pada pagi tadi surah Hud, maka semangat yang sama itu dibawa oleh Nabi Allah Yusuf, dan akhirnya hasil orang yang sabar
Allah meletakkan kehidupan Nabi Allah Yusuf berada pada fasa kemenangan dan fasa mendapat kenikmatan. Okey, itulah tema bagi surah Yusuf. Semoga kita dapat melalui kehidupan dengan mengkaji, memahami babak-babak dan adegan dalam surah Yusuf dan yakin pada Allah. Allah tidak akan mensia-siakan bagi sesiapa yang sabar. Bergantung kepada Allah, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan seperti yang telah didapati oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Okey, dah selesai bincang nama surah, tujuan surah dan juga tema surah. Sekarang ni kita nak bincang apa? Okey, kita nak bincangkan pula tentang apakah perkaitan yang kita boleh kaitkan dengan surah sebelumnya. Surah sebelahnya iaitu surah Hud. Perkaitan dia yang nampak jelas, dua-dua ini adalah Rasul. Dua-dua melalui ujian. Cuma beza pada bentuk ujian lah. Kalau Nabi Allah Hud ini dia uji dengan ugutan, ancaman. Tapi Nabi Allah Yusuf diuji juga dengan nyawa. Diuji dengan pelbagai ruang. Okey. Namun dari sudut tema dia, tujuan dia kita boleh kata macam ni. Dalam surah Hud, Allah memaparkan kecekalan, keberanian, keteguhan Nabi Allah Hud dalam menyampaikan dakwah. Dalam masa yang sama, berani macam mana pun, kena bergantung tawakal kepada Allah. Maka apabila kita masuk dalam surah Yusuf, okey, maka Allah memberikan kita jawapan. Allah bagi jawapan apa? Kalau kamu nak tahu siapa contoh manusia yang dia dijaga oleh Allah, maksud dia surah Yusuf ni surah yang memaparkan tentang contoh manusia yang dia menyerahkan diri kepada Allah dalam apa-apa bentuk ujian, maka surah Yusuf lebih merujuk kepada hasil tawakal, bergantungan kepada Allah. Apa pun orang nak buat, kalau macam Nabi Hud, orang ugut Nabi Hud macam-macam. Betul? Maka Nabi Allah Yusuf pun sama. Macam-macam konspirasi, tipu helah yang dibuat oleh ahli keluarga dia sendiri. Tetapi Allah memelihara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitulah Allah memelihara Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Bayangkan tuan-tuan, walaupun kedua-dua insan ini, surah Hud, Nabi Hud, seorang Rasul, tetap mengalami ujian, tetap kepayahan. Begitu juga Nabi Yusuf pun mengalami ujian dan kepayahan. Tetapi yang kita dapat belajar perkara yang besar, kedua-dua surah ini memberikan kita kekuatan, keyakinan yang jitu kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, moga-moga kita melalui bulan Ramadan, nak baca Al-Quran, masuk pada juzuk yang ke-11, masuk juzuk yang ke-12 dan sedikit juzuk yang ke-13, kita rasa kita tidak berkeseorangan. Kita tak rasa lagi lonely, kita tak rasa lagi dunia ni dah tak ada harapan, masalah ni tak ada jalan penyelesaian, tidak ada dah. Kerana kita melalui dua figura, dua contoh Nabi dan Rasul yang mereka ini diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah sedikit sebanyak maklumat ringkas untuk sesi ulang kaji kita pada malam ini bagi surah Yusuf. Okay. Maka tamatlah kita lebih kurang, kita boleh kata dalam 30 minit lah. Sebab tadi kita mula lewat sikit, pukul 8.10. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan untuk sesi ulang kaji kita pada malam ini bagi surah Yusuf. Okey, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana pula. Lama dah tidak apa siaran di televisyen. Okey. Tuan-tuan kena rehat dulu sekejap. Okey. Mungkin boleh makan malam, sembahyang Isyak. Lepas Isyak, 9 suku, kita akan
bawa surah lain pula. Kita akan bawa bukan surah cerita para nabi. Kita bawa contoh makhluk yang dia sangat kenal Allah sehingga kan makhluk itu takut kepada Allah. Apa dia buat? Itu kita akan baca surah yang ke-13, iaitu surah Ar-Ra'du, iaitu surah Guru. Okey, insyaAllah kita jumpa sekejap lagi. Kita ambil masa dalam 35 minit ataupun dalam 40 minit. Kita akan berjumpa sekali lagi pada malam ni. Banyaknya nak belajar. Memang kita kena belajar sebab malam ni dah masuk malam ke-11 Syakban. Kan? Malam ke-11 Syakban. Jadi, kita dah tak ada banyak masa. Isyak pun dah masuk. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini 9 suku malam insyaAllah. Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan? Ada pertanyaan apa-apa ke tuan-tuan? Sebelum kita tunaikan salat Isyak. Siap dengan FB tak ada Ustaz? Guna link yang sama. Link memang sama je. Okey, kalau tiada apa-apa soalan, kita jumpa insya-Allah selepas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.